Tekanan separa oksigen dan karbon dioksida. Resapan gas bergantung pada perbezaan tekanan separa antara dua kawasan. Resapan gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah, yaitu menuruni kecurunan tekanan separa gas. Proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Dalam peparu, darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi berbanding udara dalam alveolus. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkirkan melalui hidung dan mulut ke atmosfera. Tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam kapilari peparu. Oksigen meresap ke dalam kapilari peparu. Oksigen bergabung dengan hemoglobin dalam eritrosit untuk membentuk oksihemoglobin. Darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen tinggi dan tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Respirasi sel membebaskan karbon dioksida. Tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah lebih tinggi daripada tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Karbon dioksida meresap keluar dari sel badan ke dalam kapilari tisu dan diangkut kembali ke peparu. Apabila darah sampai ke tisu melalui kapilari tisu, tekanan separa oksigen dalam darah adalah lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam sel badan kerana respirasi sel menggunakan oksigen dalam sel. Oksihemoglobin terurai dan oksigen meresap dari kapilari tisu ke dalam sel badan. Darah masuk ke dalam peparu melalui arteri pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen yang rendah dan tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Karbon dioksida diangkut melalui 3 cara, yaitu 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, 23% karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin, dan 7% karbon dioksida terlarut diangkut sebagai asid karbonik. Pengangkutan karbon dioksida terbahagi kepada 2, yaitu pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari tisu dan pengangkutan karbon dioksida dari kapilari peparu ke alveolus. Pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari tisu. Karbon dioksida CO2 yang dibebaskan oleh sel badan berpadu dengan air H2O dalam eritrosit untuk membentuk asid karbonik H2CO3. Enzim karbonik anhydrase dalam eritrosit memungkinkan tindak balas ini. Asid karbonik H2CO3 kemudiannya terurai kepada ion bikarbonat HCO3 dan ion hidrogen positif H. Kemudian bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke peparu. Pengangkutan karbon dioksida dari kapilari peparu ke alveolus. Setibanya di kapilari peparu, ion bikarbonat HCO3 dalam plasma darah meresap semula ke dalam eritrosit. Ion bikarbonat bergabung dengan ion hidrogen positif H semula untuk membentuk asid karbonik H2CO3. Asid karbonik H2CO3 kemudiannya terurai menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkir keluar semasa udara dihembus.